Okey, suara masuk aku. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuhanku, lapangkan dadaku, permudahkan segala urusanku, bukakan simpulan di lidahku, semoga mereka dapat memahami akan kata-kataku. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang dirahmati Allah, pada malam ni pertama-tama sekalinya kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita dengan izin dan kurnia Allah dapat kita sama-sama mengadakan majlis ilmu. Kita adakan majlis ilmu, majlis yang begitu mulia di sisi Allah, dan kita mulakan malam ini dengan bertadabbur Al-Quran. Kita akan mula start daripada minggu ni, minggu ini sehinggalah minggu ni setiap minggu ada empat kali lah, 4 malam. Malam ni malam Isnin, malam esok kita akan bersama dengan Tuan Pengarah sendiri. Kemudian malam selepas itu dengan Ustaz Ahmad Fahmi, dan malam satu lagi tu dengan Ustaz Aziz Zaki. Jadi 4 kali kuliah dalam seminggu ni. Kita harapkan semua para pelajar dapat hadir ke surau, dapat hadir ke Masjid As-Salihin untuk kita sama-sama memeriahkan masjid kita itu. Jadi saya akan bersama dengan tuan-tuan, bersama dengan saudara-saudari sekalian melalui online. Kita akan buat dalam talian lah pada setiap minggu, kecuali kalau ada ke lapangan, saya akan pergi ke masjid lah. Tapi saya rasa jaraknya agak jauh. Kalau saya pergi tu makan masa 1 jam, balik pun 1 jam. Jadi rasa tak berbaloi lah kalau nak pergi. Letih lah, sebenarnya letih lah. Jadi kita buat secara, kita ambil peluang kemudahan yang ada ni dengan kita berkuliah melalui dalam talian saja. Dan lepas ni mungkin pihak masjid akan sediakan skrin besar letak depan. Kita duduk dalam masjid dan kita sama-sama ikuti kuliah secara online tu. Jadi saudara-saudari sekalian, pada siri yang pertama ni, kali pertama ni, tadabbur Al-Quran ini, kita berkenalan dulu apa maksud tadabbur ni. Tadabbur Al-Quran ialah bukan tafsir. Kalau tafsir, kita kena huraikan satu persatu, ada buku rujukannya, ada kitabnya, dan ia sangat payah dan susah lah. Dan saya pun tak mampu untuk mentafsir Al-Quran. Sekadar bertadabbur, insya-Allah kita sama-sama lah. Tadabbur ni hanyalah kita ambil sebahagian daripada isi Al-Quran. Dalam satu-satu ayat tu kita ambil satu part, satu bahagian sahaja untuk kita ambil tarik perhatian. Tadabbur ni kita mengambil perhatian dalam secara mudah-mudah dalam ayat yang kita baca. Jadi dia tidak perlukan kepada buku rujukan yang banyak, yang cukup kalau saya baca sikit-sikit pun cukup dah. Sebab kita akan berbincang secara ringkas, secara mudah-mudah
secara mudah-mudah. Kehendak ayat Al-Quran sebahagiannya, bukan semuanya. Kalau kita nak ambil semua ayat Al-Quran, kehendak ayat Al-Quran semuanya mengikut pandangan ulama itu, pandangan ulama ni dia akan meletihkan kita lah dengan masa yang setengah jam lebih kurang macam ni. Jadi dia menyusahkan kita lah, membebankan kita. Jadi untuk kuliah bersama dengan saya ni kita santai-santai. Sambil kita santai, insya-Allah kita dapat ilmu sikit, tak banyak pun sikit lah gitu. Jadi saya akan mulakan tadabbur ini. Biasalah bila kita buka Al-Quran, kita akan jumpa yang pertama sekali ialah surah Al-Fatihah. Jadi saya akan cuba bawa saudara-saudari sekalian untuk kita mengenali dan untuk kita menghayati sebahagian daripada maksud surah Al-Fatihah ini. Kerana surah Fatihah ni dia adalah Ummul Quran. Dia adalah ibu kepada Al-Quran. Maksudnya induk kepada Al-Quran ini. Di dalam ayatnya yang ringkas saja, ayat surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat saja, tetapi ia merangkumi keseluruhan makna Al-Quran. Keseluruhan Al-Quran tu ada dalam surah Al-Fatihah. 7 ayat ni. Jadi sebab tu kalau kita nak tafsir Quran, sebulan, 2 bulan, setahun pun cukup dengan surah Fatihah ni saja. Kita dah, kalau kita betul-betul khatam surah Fatihah ni, bermakna kita khatam Quran lah dari segi kefahamannya. Sebab setiap apa yang nak diceritakan dalam Quran itu ada terselit, ada tersirat di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi bagaimana secara awalnya surah Fatihah ini ada dalam satu hadis kursi. Ada dalam satu hadis kursi nama dia, hadis yang Allah cakap, Nabi ajuk percakapan Allah. Iaitu Allah kata ayat pertama, 2-3 ayat pertama tu adalah ayat untukku, cerita tentang Allah. Kemudian ayat yang keempat atau yang kelima ke yang keempat itu ialah ayat dikongsi bersama aku dan hambaku. Separuh aku, separuh hambaku. Dan ayat yang selebihnya itu di akhir itu ialah ayat untuk hamba-hambaku. Apa yang mereka minta, apa yang mereka nak, aku akan bagi. Itu secara ringkas ada diceritakan dalam satu hadis. Bermakna surah Al-Fatihah ni surah yang sangat penting, sangat besar, sangat agung. Ada yang sebut surah Fatihah ni sebagai surah Al-Quranul Azim. Ada yang kata surah Al-Quranul Azim, nama surah Fatihah ni ialah Quran yang maha agung. Itu baru surah Al-Fatihah saja, tapi dikatakan sebagai Al-Quranul Azim. Jadi surah Al-Fatihah ni kita terus pergi secara ringkas. Surah Fatihah ni adalah dia katanya turun di Mekah dan di Madinah. Ayat surah Al-Quran dalam banyak Al-Quran ni ada kita panggil ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ialah ayat Quran yang turun semasa Nabi berada di Mekah, iaitu sebelum berhijrah, sebelum Nabi hijrah. Itu kita panggil ayat Makkiyah. Dan ayat yang lain lagi ialah ayat Madaniyah, iaitu ayat yang diturunkan selepas hijrah Nabi. Selepas hijrah Nabi ke Madinah, walaupun dia turun di Mekah, Nabi bila dia pergi Madinah ada masa dia pergi ke Mekah balik. Tapi kalau ayat turun di Mekah tetapi selepas hijrah, ayat tu kita panggil dia ayat Madaniyah. Ayat surah Al-Fatihah ni dikatakan bahawa riwayat mengikut hadis yang sahih, dia turun 2 kali. Dia turun 2 kali. Jibril menurunkan ayat surah Al-Fatihah ni 2 kali. 1 kali di Mekah dan 1 kali di Madinah. Jadi surah Al-Fatihah ni kita panggil dia ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Dia turun 2 kali. Dinamakan, kenapa kita panggil dia surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah ni kerana dia adalah pembukaan Al-Quran. Buka-buka je Quran, kita akan jumpa terus dengan surah Al-Fatihah. Fatihah maksudnya pembukaan. Surah yang membuka.
yang membuka. Jadi dia adalah dan dia juga merupakan pembukaan dalam solat. Lepas Allahu Akbar kita solat tu, kita akan baca surah Al-Fatihah. Jadi dua sebab lah dinamakan surah Al-Fatihah. Satu, dia adalah pembuka Al-Quran. Kita akan jumpa Al-Quran, buka Al-Quran je jumpa surah Fatihah pada awalnya. Dan yang kedua ialah kerana dia sebagai pembuka kepada solat. Surah ayat-ayat ni pembuka kepada solat. Jadi itu dua sebab, paling kurangnya dua sebab kenapa kita panggil dia surah Al-Fatihah. Ada juga orang panggil surah Al-Fatihah ni ialah surah Alhamdu. Ada orang panggil surah apa? Surah Alhamdu. Kenapa? Sebab di awal surah ini ada perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Nabi Allah pun pernah sebut tentang Allah pernah panggil surah ini sebagai surah Alhamdu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan, firman Allah dalam hadis Qudsi juga, dia kata, aku membahagikan solat antara diriku dan hambaku menjadi dua bahagian. Allah kata, aku bagi solat ni ada dua bahagian. Antara aku dan hambaku ada dua bahagian. Jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bila seorang hamba, mana orang yang solat tu, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah akan berfirman, Allah akan kata padanya, aku telah dipuji oleh hambaku. Allah akan jawab. Bila kita baca dalam solat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kata, aku telah dipuji oleh hambaku. Surah ini dipanggil, tu di antara sebahagian lah. Jadi nak cerita bahawa surah Al-Fatihah ni juga dipanggil sebagai surah Alhamdu. Dua nama, satu Al-Fatihah, dua Alhamdu. Yang ketiga, surah ni dipanggil As-Salah. Surah As-Salah. Dipanggil juga surah As-Salah. Kerana surah ini menjadi syarat. Surah ni adalah syarat untuk sah solat mesti baca surah Al-Fatihah. Jadi orang panggil surah Al-Fatihah ni surah As-Salah. Maknanya surah sembahyang. Tiga nama dia. Tiga dah. Al-Fatihah, Alhamdu dan satu lagi As-Salah. Ada juga disebut sebagai Asy-Syifa. Surah Al-Fatihah ni dipanggil sebagai surah Asy-Syifa. Apa maksud Asy-Syifa? Iaitu penawar. Surah penawar. Kerana ada diriwayatkan dalam satu hadis juga. Hadis ni insya-Allah kalau saya baca hadis, insya-Allah hadis tu adalah sahih. Saya akan cek dulu hadis tu, kalau hadis dhaif saya akan bagi tahu hadis tu dhaif ataupun hadis tu hasan ataupun apa status hadis tu. Saya akan cuba belajar macam itulah. Saya cuba latih diri saya, bila sebut hadis saya akan cari dulu hadis yang sahih. Sebab dia adalah sumber kepada agama kita, Al-Quran dan hadis. Quran ni memang confirm semua 6,000 ayat tu sahih. Kita tak perlu pertikai dah. Sebab itu ulama-ulama kita dahulu mereka dah confirmkan bahawa semua ayat Quran 6,200 ayat 6,200 ayat lebih tu semuanya adalah sahih. Sanad dia, riwayat dia semuanya sahih. Yang berbezanya bukan pada ayatnya, ada berbeza pada bacaannya. Macam-macam Quran ni ada 7 huruf. Paling Nabi kata Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maksudnya 7 jenis, 7 bentuk bacaan, 7 slang, 7 logat. 7 logat. Kalau kita mudah-mudahlah. Jadi ada bacaan yang berbeza. Lepas tu daripada 7 huruf itu ada dipecahkan lagi kepada 14 kalau tak silap saya, 14 ke 12 qiraat. Dan yang masyhur ada 10 qiraat. Jadi menyebabkan Al-Quran ini dibaca dalam 10 bentuk paling kurang pun, secara 10 bacaan yang berbeza. Itu Al-Quran. Dan kalau dari segi tafsirnya lagilah banyak perbezaan pendapat. Dalam satu ayat ulama memahaminya dengan cara yang berbeza-beza. Maka timbullah
mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali dan mazhab-mazhab lain. Ada berbelas-belas mazhab sebenarnya, tapi yang besarnya ialah 4 mazhab ni. Jadi 4 mazhab ni mereka bukan buat sendiri, tapi mereka berbeza dari segi fahaman satu-satu ayat. Ada datang satu ayat, berbeza pandangan, lalu keluar hukum yang berbeza. Isyak dah. Keluar hukum yang berbeza. Okey, itu tentang apa nama ni, asy-syifa. Asy-syifa ni ialah penawar. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, seorang sahabat dia telah jampi, bukan jampi, dia ni telah dia baca ayat surah Fatihah ni kepada seorang yang terkena racun, termakan racun ke gitulah, dan lalu sembuh. Jadi lalu dipanggil surah ini sebagai surah Asy-Syifa kerana surah Al-Fatihah ini boleh menawarkan atau menetralkan racun. Ada satu ketika itulah, bukan selalu, tapi ada satu masa tu. Dan ada juga surah ini dipanggil surah Ar-Ruqyah. Ruqyah ni macam orang jampi tu, ayat-ayat jampi. Al-Quran ni, surah Al-Fatihah ni juga dipanggil sebagai surah Ar-Ruqyah kerana ada seorang sahabat dia gunakan ayat surah Fatihah ni sebagai jampi, untuk satu penyakit, sengatan, ada kena sengatan binatang, mungkin jengking, kala ke apa ke, tak tahulah. Dia kena sengat dengan binatang, ada seorang ni kena sengat binatang, dia pergi, dia jampi dengan surah Al-Fatihah. Dia baca surah Fatihah pada tempat tu dan boleh sembuh. Jadi benda tu diberitahu kepada Nabi. Nabi tanya, mana kau tahu surah Fatihah ni boleh jadi jampi, boleh jadi ruqyah? Dia kata dia try dan boleh sembuh. Maka dipanggil surah ini dengan nama surah Ruqyah. Berapa dah nama tu? Ada banyak dah nama. Okey, itu antara inilah. Sekarang ni saya nak pergi, sebelum kita berhenti dalam 10 minit lagi. Kita berhenti 10 minit lagi rasa masa cepat sangat, sekejap sangat. Tak berbaloi, kita tunggu, lepas tu tak sampai 20 minit kita berhenti, tak berbaloi lah. Jadi dalam 10 minit lagi saya nak ambil satu ayat yang pertama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca dengan betul lah. Huruf ba tu mesti dibunyikan. Kalau kita sembahyang, kalau bunyi bismillah saja, tak sahlah solat kita. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja, B-nya hilang. Jadi kena start dengan huruf B. Walaupun kita baca laju, kita kena bunyikan huruf ba tu, sebab dia satu huruf Quran. Jadi bismillah, kalau kita laju, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, mesti laju. Okey, satu cara baca dia satu huruf ba mesti kita bunyikan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah him, mesti panjang. Tak boleh baca macam orang-orang biasa tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Maksudnya salah dan kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Mesti him panjang. Paling-paling ada 3 atau 4 pergerakan jari kita. Kalau kita baca, kita cuba gerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Him. Mesti gitu. Setiap akhir ayat surah Fatihah ni mesti panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau baca laju pun panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Kalau salah,
boleh jadi solat kita tak lengkap. Kadang-kadang boleh membawa kepada batal solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu je, tak lengkap. Mesti panjangkan di belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu pendek. Him ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti panjang. Yang lain tu. Him dua tu pendek. Okey, itu yang kedua. Pertama, ba mesti jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, him mesti panjang. Min, din mesti panjang. Okey. Yang ketiga ialah huruf ha. Mesti pedas. Sebut dengan pedas. Macam kita makan lada. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. H tak boleh. Bukan huruf H, tapi huruf H. Mesti dengan huruf H. Pedas tu sikit pun tak apa. Jangan tak pedas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti pedas. Biar kita kecilkan lubang kita ni. Kita punya lubang ni kecilkan. Lubang nafas. Lubang angin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti kena berlatih, kena belajar, latih tubi. Bismillahirrahmanirrahim. Laju tak apa, laju betul. Lambat pun tak guna kalau tak betul. Nak baca laju beres, boleh baca tapi mesti betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mesti pedas. Ingat tu ada dua tempat pedas. Rahman dengan rahim mesti pedas. Jangan pedas sangat sehingga kan Bismillahirrahmanirrahim itu nama dia lekat tulang. Tak boleh lekat tulang, tak boleh. Dia bukan nak buang tulang dari dalam tu, tapi dia hanya menceritakan bahawa kepedasan di sana. Ada kepedasan. Mesti pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Ham pedas juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu ada tiga tempat tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Alhamdu yang ketiga. Mesti pedas. Tak boleh tak pedas. Okey. Ada 5 minit lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillah ini adalah satu ayat daripada Al-Quran. Ada yang mengatakan, ini yang berbeza pendapat sahaja. Ayat sama tapi berbeza pendapat. Saya rasa tak perlu sebut mana-manalah. Kalau ada, nanti kalau saya jumpa saya akan sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim ini kejap saya cari. Dia ada dua pendapat lah. Satu pendapat, bismillah ini dia merupakan ayat pada setiap surah. Setiap surah dimulakan dengan bismillah. Setiap surah dimulakan ayat dengan bismillah. Ada pula yang kata tidak. Ayat kecuali dia kata semua surah ada bismillah di depannya. Katalah surah Al-Baqarah. Ayat pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alif Lam Mim. Kalau Fatihah ni ayat pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi kecuali ada satu surah yang tidak ada bismillah, iaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah dia start bara'atum minallah, dia tak ada bismillah kat situ. Tapi katanya ada bismillah di dalam surah, di tengah-tengah surah tu ada bismillah di situ. Jadi kita boleh tengoklah nanti kita boleh tengok. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua,
Bismillah bukan sebahagian daripada Al-Quran. Bukan sebahagian daripada bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Bukan sebahagian daripada Al-Quran. Bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni hanya satu ayat dalam Quran yang berada dalam surah At-Taubah tadi. Yang duduk di tengah-tengah surah tu. Yang kita kata surah Taubah, tak ada bismillah di depan dia, tapi ada di dalam dia. Itu Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Yang lain-lain tu, yang ada depan Fatihah, ada depan Al-Baqarah, ada depan An-Nisa, ada depan Al-An'am dan lain-lain tu, Ali Imran, itu bukan daripada ayat surah itu. Dia tambah sahaja. Dia tambah sahaja. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kita pakai, mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah Bismillah adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kalau kita solat, tak baca Bismillah, maka solat kita batal. Berbeza dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Mereka kata Bismillah bukan dari sebahagian daripada surah Fatihah. Sebab tu kalau kita pergi ke orang Saudi, orang Arab Saudi, dia mazhab Hambali, Ahmad Hanbal, Ibnu Hanbal. Mereka tak baca Bismillah. Mereka tak baca. Kalau baca jadi makruh. Makruh, bukan batal tapi jadi makruh. Ada yang kata boleh baca tapi baca slow. Baca perlahan. Mazhab Hanafi, saya rasa tak silap. Dia akan Allahu Akbar. Lepas tu dia baca Bismillah tu slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahirabbilalamin. Yang kuat tu start daripada Alhamdulillah. Tapi kalau di Mekah, di Madinah memang tak baca langsung. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbilalamin. Dia sah lah. Kalau kita buat tak sah. Sebab kita mazhab kita kena baca Bismillah. Bismillah tu sebahagian daripada ayat Quran. Orang yang pandangan yang mazhab lain tadi tu, dia kata Bismillah bukan daripada ayat surah Fatihah. Tapi surah Fatihah ni ada 7 juga. Ada 7 juga. Ada 7 ayat juga. Tapi dia pecahkan di hujung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia habis kat tu satu ayat. Jadi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 ialah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Kita start daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Ayat yang ke-7. Tapi bagi mazhab lain, itu as-siratal ladzina an'amta alaihim, itu baru ayat yang ke-6. Sebab dia tak ada bismillah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Beza dia sikit je. Jadi kita tak perlu bergaduh, kita tak perlu rasa oh kau tak betul, aku yang betul. Bukan macam tu. Mazhab kita anggap mazhab Syafi'i kita ni betul. Dan mazhab Hambali juga betul sebab dia ada hujah-hujah dia. Jadi tak perlu bergaduh. Jadi kita boleh pergi solat dengan orang yang bermazhab lain. Dia mazhab Hambali, kita boleh ikut belakang dia walaupun bagi kita tak baca bismillah tak sah. Tapi kalau dia tak baca, sah. Sebab dia berpandangan bahawa bismillah bukan surah Fatihah. Jadi sah lah sembahyang dia. Dia baca surah Fatihah 7 ayat juga. Cuma ayat yang lain-lain. Jadi tak timbul masalah. Sah ke kita nak pergi sembahyang dengan orang Saudi, mereka tak baca bismillah? Sah. Sebab mereka tak baca bismillah, sebab bagi mereka dia bukan daripada surah Fatihah. Tapi dia baca Fatihah 7 ayat juga. Kita baca 7 ayat juga. Walau bismillah ayat yang pertama. Jadi tak ada pergaduhan, tak ada perbalahan di sana. Sama-sama 7 ayat juga. Jadi tak perlulah perselisihan sikit, perbezaan pendapat tu menyebabkan kita jadi bergaduh. Kita tak semayang dengan orang tu, tak semayang ni. Sebab nak semayang tanya dulu, kau mazhab apa? Kau mazhab Hanafi, tak boleh semayang. Bukan macam tu. Mazhab mana-mana boleh pakai semua. Ikut kita belajar lah. Kita ni diajar, di Malaysia ni diajar surah, kita bukan pilih pun. Diajar mazhab Syafi'i. Kita bukan pilih. Kita nak belajar mazhab mana. Kalau di kalau di negara ada macam di Mesir contohnya, kita boleh pilih.
kita nak belajar, kita nak beramal dengan mazhab apa. Kita pergi satu kawasan, mazhab Syafi'i. Kita pergi kawasan lain, mazhab Hanafi. Pergi mazhab lain, mazhab Hambali. Kita boleh pilih. Tapi di Malaysia ni tak boleh pilih. Ikut sajalah. Tak boleh pilih. Tapi kalau rasa tak nak mazhab Syafi'i, boleh belajar mazhab lain. Tak ada masalah. Dan kalau nak campur-campur mazhab pun boleh. Nak campur mazhab semua tu. Sebab betul semua. Jadi apa salah kita nak campur, nak ambil yang ni, satu bab ni nak ambil mazhab Syafi'i, dalam bab yang lain nak ambil mazhab Hanafi, mazhab lain nak ambil mazhab Maliki. Tapi syarat dia kena belajar, bukan main cedok-cedok gitu je, tahu sikit ambil sikit. Itu tak boleh. Kena belajar dalam satu bab tu, kena belajar semua mazhab, lepas tu pilih satu. Boleh dalam bab Fatihah nak ambil mazhab Hambali, kena tahulah mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, apa hujah-hujah dia. Lepas tu pilih satu. Boleh macam tu. Jangan belajar satu pilih ni. Ambil pergi belajar mazhab lain, pilih satu. Yang tu tak boleh main pilih-pilih macam tu tak boleh. Tapi bila kita tahu semua, kita boleh pilih lah. Syarat dia mesti tahu semua mazhab dalam satu-satu bab. Bukan dalam semua bab. Tak ada orang yang dia tahu semua bab Syafi'i, dia tahu semua bab Hanafi, dia tahu semua bab Maliki. Tak ada orang macam tu. Dalam satu bab saja. Kita kena mendalami, katalah bab sembahyang. Kita belajar 4 mazhab. Bila kita belajar 4 mazhab ni dalam bab solat, baru kita boleh pilih nak pakai mazhab mana. Gitu. Bab zakat tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Tapi kalau belajar pula bab zakat, boleh pula pilih. Macam itulah. Jadi tidak perlu kepada gaduh, kau mazhab lain, kau aliran lain, tak timbul masalah. Jadi Islam ni dia bukan untuk bergaduh. Perselisihan tu bukan untuk bergaduh, tapi untuk memberi kemudahan kepada kita. Ada perselisihan, ada perbezaan pandangan, dia memberi kelebihan, kemudahan kepada kita nak ikut yang mana. Cuma syaratnya nak ikut mana, kena belajar. Nak ikut Syafi'i, kena belajar Syafi'i. Tak boleh kita kata, kita di Malaysia kena ikut Syafi'i. Lepas tu kita ikut Syafi'i tak belajar. Tak boleh. Kena belajar. Kena tahu Syafi'i kata apa. Betul ke apa yang kita buat ni dengan mazhab Syafi'i? Kena belajar. Jadi tak boleh main ikut-ikut je, bukan zaman lagi. Agama main ikut-ikut je mana boleh. Agama mesti belajar. Tak boleh main ikut-ikut. Kita nak pergi KL, main ikut-ikut orang je, sesat kita. Orang tinggal sikit je kita sesat. Tak boleh. Kalau kita kena belajar tahu selok-belok Kuala Lumpur, lepas tu kalau member tinggalkan kita, kita boleh jalan. Kenapa? Kita dah tahu jalan dia. Macam tu. Jadi nak pergi ke syurga, main ikut-ikut je. Diorang pergi tempat lain, letih lah kita cari tak jumpa dah. Jadi tak boleh main ikut-ikut. Gitu. Okey, itu belum lagi cerita tentang apa maksud bismillah. Apa maksud bismillahirrahmanirrahim. Kita minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Minggu depan kita cerita tentang apa makna bismillahirrahmanirrahim. Saya baca tadi huruf ba sebiji itu pun ada 2 makna. Huruf ba bis huruf ba sebiji je. Ada 2 makna. Satu makna musahabah, satu makna muqarabah. Gitulah. Satu makna musahabah, satu makna muqarabah. Tak silap saya. Nanti kita cerita minggu depan. Dengan ni ada, kalau Melayu pun ada 2 makna. Dengan saya pergi kedai dengan Ali. Saya pergi ke kedai dengan Ali. Apa maksud dengan tu? Dengan tu maksudnya bersama. Saya pergi bersama dengan Ali. Ada dengan kita menggunakan saya makan dengan tangan. Saya makan dengan tangan. Adakah saya makan bersama dengan tangan? Tangan makan, saya makan? Tak. Saya makan dengan tangan. Maksudnya tangan sebagai alat untuk makan. Kalau Melayu pun dah ada 2 makna, ada dah makna-makna lain lagi. Quran lagilah ada makna yang lebih menarik. Jadi kita berkenalan dengan bismillah pada minggu depan insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam pertama sebagai mukadimah. Malam pertama ni ada apa-apa boleh komen, boleh apa dekat bawah tu Patutnya tadi dah bagi tahu dah. Boleh komen, boleh apa, kalau sempat saya baca. Saya nampak ni ada orang komen, saya boleh nampak. Jadi kalau ada apa-apa lepas ni pun bolehlah komen-komen. Lepas tu kita minta AJK Masjid jawab lah. Najmi ada dan ramai kawan-kawan dia boleh tolong jawab. Dan beri cadangan yang macam mana untuk kuliah
tadabbur Al-Quran ni supaya lebih menarik, boleh komen dekat situ, bagi cadangan. Kalau saya boleh buat, saya buat. Sebab kita nak belajar secara santai-santai, bukanlah bersantai sangat, tapi secara santai, tidak tertekan. Sambil-sambil kita rehat, kita dapat ilmu. Saya rasa untuk malam ni kita dah dapat sedikit ilmunya, sedikit sangat, 1% pun tak sampai. Apa yang saya sampaikan tak sampai pun 1%, mungkin 0.000001%. Itu saja. Pun saya rasa kita dah okey lah untuk kita, dan insya-Allah kita akan tingkatkan, kita berkenalan dengan Al-Quran, kita kita kena jadikan Al-Quran sebagai teman kita. Quran ini Allah tak suruh kita jaga. Quran ni Allah tak suruh kita jaga. Kita tak payah jaga Quran, dan memang kita tak mampu nak menjaga Al-Quran. Tapi Allah suruh kita baca, kita hayati, kita amalkan. Jaga serah pada Allah. Allah kata dia sendiri nak jaga Quran. Inna nahnu nazzalna wa nahnu lahu lahafizun. Allah sebut inna nahnu nazzalna. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini. Wa nahnu lahu lahafizun, dan kami sendiri akan menjaganya. Jadi korang jangan pusing, jangan susah hati tentang Al-Quran. Siapa nak jaga, kita serahkan kepada Allah. Kita baca, tugas kita ialah baca Quran ini biar betul, faham Quran ini, dapat amalkan, dan dapat jaja. Kita jaja Quran ini kepada orang-orang bukan Islam, supaya mereka juga reti dan faham Al-Quran ini. Bukan untuk kita saja, sebab Quran ni adalah untuk semua manusia. Hudan linnas. Dia adalah petunjuk kepada semua manusia. Kita bagi petunjuk, kita jaja, kita jual Quran ni, bukan jual dengan duit. Maksudnya kita promotekan Al-Quran ini supaya orang bukan Islam pun boleh faham macam kita faham. Okey, cukup sekadar itu. Semoga ianya memberi manfaat. Terima kasih kepada siapa-siapa yang hadir malam ni. Saya pun tak nampak berapa orang, tak tengok berapa orang ada yang hadir. Kalau boleh war-warkan, kita pakat-pakat belajar, belajar secara santai ni. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.